Kerana pada malam ini Allah Ta'ala pilih kita lagi untuk menjadi duyufullah, duyufur rahman, menjadi tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai penanda Allah Ta'ala masih lagi kasih sayang kita. Ini sebagai penanda Allah Ta'ala masih lagi memberi ruang dan peluang pada kita. Sebab tu dia jemput kita mari di rumah dia. Masjid-masjid ni ialah rumah Allah. Amba ulangi beberapa kali di setiap kuliah, supaya kita sama-sama fikir, masjid adalah rumah Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala. Pegawai-pegawai masjid, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Syekh dan jawatan kuasa, orang yang tolong mengurus rumah Allah, bukan hak dia. Tak boleh nak babik dada hak kita. Hak Allah Ta'ala kita tolong urus sahaja. Bila mu tolong menguruskan rumah aku, mu kena ikut kaedah aku, ikut sunnatullah wa sunnatur rasul aku. Mu tak boleh nak ikut atas kepala mu, mu tak boleh nak ikut selera mu tak boleh nak ikut nafsu mu. Aku tidak akan bagi pertolongan dalam urusanmu. Bila mu mengurus rumah aku, mengikut kehendak mu, tidak mengikut kehendak aku. Sebab itulah muslimin muslimat semua, orang yang tolong mengurus rumah Allah ni, Allah Ta'ala bagi ganjaran banyak. Allah Ta'ala bagi ganjaran besar. Orang jadi Tok Imam, orang jadi Tok Bilal, orang jadi Tok Syekh, orang jadi jawatan kuasa masjid. Mulia di sisi Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal sehari tengah hari mu, setiap masa, detik, ketika memikirkan bagaimana untuk memajukan rumah aku, bagaimana nak suruh rumah aku ni jadi hidup. Memikir lagu mana nak suruh rumah aku ni jadi makmur, ramai orang pakat mari, ramai orang berminat, ramai orang yang rasa pecah liu, rasa seronok, sehingga kan rasa kerinduan nak mari di rumah aku. Asbabnya ialah hasil daripada memprogram-programkan, mentolong uruskan rumah aku dengan sebaik mungkin. Tak usah pusinglah, aku akan bagi ganjaran yang sehebatnya untukmu. Amba lontarkan benda ini muslimin muslimat semua, supaya biar kita mari berasa satu anugerah yang cukup hebat Allah Ta'ala bagi kita. Kerana Allah Ta'ala memilih kita seramai-ramai orang, Allah Ta'ala pilih kita yang tolong mengurus rumah dia, bukan calang-calang. Orang yang jadi jawatan kuasa masjid bukan calang-calang di sisi Allah. Orang yang memikirkan bagaimana nak menghidupkan rumah aku, nak memikirkan bagaimana orang yang tak mari masjid biar mari masjid, memikirkan bagaimana orang yang tak berahi mari sembahyang Jumaat biar mari sembahyang Jumaat, memikirkan bagaimana orang yang tidak sujud dan rukuk pada Allah Ta'ala, maka sebabmu mengatur demikian-demikian, maka dia pun berasa nak mari. Ini semua kerja para Nabi dan Rasul. Hebat tuan-tuan. Tapi boleh kita berasa guano jadi jawatan kuasa masjid. Lah pada betul lah waktu ada arus, amo tidak nak sangat. Apa? Pasal apa? Pasal mum dan masyarakat mum meletakkan orang yang tolong mengurus rumah Allah ni setara mana? Pasal tak mari dalam hatimu bahawa sebenarnya rumah aku ni, ini rumah aku. Yang mari ini adalah tetamu aku, duyufullah, duyufur rahman. Kalau aku tak pilih, aku tak jemput, entah sahaya. Mu panggil lah penceramah yang A++ tahu mana pun, mu tak akan mari kalau aku tak pilih mu. Mu duduklah kiri masjid, kanan masjid, belakang masjid, depan masjid, mu tak akan mari. Kalau mu mari pun makan kelik pula, pasal aku tak kenal mu mari. Boleh faham tuan-tuan? Sebab itu kita kena berasa syukur yang tak amat sangat malam ni Allah Ta'ala pilih kita. Ya mukallibal qulub sabit qulubuna ala dinik wa ala ta'atik. Wahai pembalik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu.
Kalau malam ni mau pilih aku, ya Allah, pilihlah aku sama sehingga ke akhir hayatku. Jangan mau pilih malam ni ya. Pas subuh sekarang tak, tidaklah sepening. Nanyolah kat aku. Pilih aku sama lah ya Allah. Pilih. Biar aku mati dalam keadaan hujung kematian aku itu orang sebut masjid. Mati dah weh arwah tu. Bila? Balik dengan kuliah. Lepas mari esok pun litah jalan mari motosikal, innalillahi wa balik daripada masjid. Hujung tak ada masjid. Mati dah weh arwah tu. Pagi tadi dia pergi subuh. Tak ada siapa tu. Mari motosikal budak mari mana taupung. Habis homosid. Nak pergi masjid. Mati dah arwah tu tengah hakik takbir. Mati dah arwah tu tengah dengar kuliah. Bukan pun kuliah, dia orang dengar kuliah. Bukan kuliah tak mati lagi pasal malam esok nak pergi ke lain pula. Ya, bab tu biar orang jangan kita. Ngelah sekali orang kata ke dia, mati dah weh arwah tu. Kurang ada ahli jemaah kita. Kalau ada dia kat semua Zuhur, Asar, Maghrib, Isya ada lah tepi tu. Ada semua kurang adalah jemaah kita. Biar orang sebut di ujung tu Nayawi, biar sebut kata masjid. Licing ambil wuduk di kolah masjid. Comel ke tak Nayawi? Tentu kita tanggapan dalam kepala kita, Allah bagus, comelnya. Ni orang kata tak ada dah arwah tu. Kalau ada dia kan, ada semua kedah tu. Ni Zuhur ada, Asar ada. Tutup dah kedah tu. Tutup pun ada. Parut tuan-tuan. Agak-agak lah kalau fardu takdir lah. Kalau hamba kau tuan-tuan mati malam ni. Orang manggil kita ke dia. Orang sebut ke dia. Hamba nilai diri hamba. Tuan-tuan nilai diri tuan-tuan. Adakah orang merasakan suatu kehilangan pada ahli jemaah? Adakah orang merasakan suatu kehilangan untuk membangunkan rumah Allah? Adakah suatu kehilangan orang nak membilangkan benda-benda yang kalau ada dia ada idea, gua tu idea gua. Ni semua idea dia ni yang menyebabkan masjid kita jadi begini, siapa boleh pak bitai. Cuma nak so lagi ya so bitai. Dan orang nak dapat pak bitai bukan suatu perkara yang senang. Mesti ada 4 komponen. Pertama sekali pengurusan misi profesional. Yang kedua pengimarahan. Bukan setakat kuliah maghrib, kuliah duha, kuliah subuh saja, lebih pada tu lagi. Mesti ada infra, kemudahan untuk jemaah, biar mesra jemaah. Kalau di ofis, di pejabat tu mesra pelanggan, di masjid biar jemaah mesra jemaah. Biar mesra jemaah mari merasakan seronok, ada belaka kakah-kakah. Komponen yang keempat, keceriaan. Biar orang merasa mari masjid ni berasa damai dengan kapetnya, dengan hiasannya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Tuhan comel, dia suka bagai-bagai comel. Sehingga kan nak masuk tandas tak tergamuk nak kecing nak berok. Pasal comel telajuk, klik berok dulu. Pasal tandas 5 bitai. Ni orang masuk tandas kita tak tergamuk juga pasal ada dah. Boleh faham tuan-tuan? Hamba boleh bayar kalau 4 bitai. Syabas dan tahniah kepada Tuan Kuasa. Nak tunggu sebutir bitai lagi. Selangkah lagi. Siapa yang akan memberi kau apa ni tumpuan yang kita nak boleh sebitai lagi? Kalau tanpa kombinasi antara pegawai masjid, jawatan kuasa masjid dan juga ahli jemaah ahli qaryah. Kalau tak ada 3 komponen ini, tak usah royak dah. So bitai tak boleh. Betul mengucapkan syabas dan tahniah kepada Masjid An-Nur. Mungkin badak ni disokong pula oleh YB kita malam ni mari. Nah ya, mana YB? Ingat kau tu. Pasal ambo sebut dia duk angguk macam. Bila sebut YB dia hangguk kata, ya dah lah. Ni sebih tukar tangan ni nang dia. Tak apalah nak
Mesti ada sokongnya. Kalau pegawai masjid beria sangat nak buat, jatuh kuasa kata, padahlah tu imam, jalan tu. Tak ada satu. Jawatan kuasa pula mesyuarat berkenyuk. Tu imam kata, tak boleh buat macam kita ni, tak boleh. Amo tahulah, amo lama dah ada tu imam sini. Tak jadi juga. Tok imam ngajak kuasa nak ayat wi bagai nak rak mesyuarat 12.30 malam tak siap lagi. Bapak demo awak tak reti. Tak ada mari sore habuk. Tak seroyak ni kawah malam ni pun tak habis. Boleh tebak kelip bapak ni. Ni kawah kau malam ni. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu untuk sama-sama kita renungi, kita lihat satu bab dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid yang kelima. Apa yang hamba sebutkan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Babul fasal masih ilal masajid, iaitu bab berkaitan dengan kelebihan berjalan menuju ke masjid. Masjid-masjid adalah rumah Allah. Bukan rumah tu imam, bukan rumah tu Bilal, bukan rumah tu Syiok, bukan rumah yang kuasa, rumah Allah. Seperti awal raya awal tadi. Kita pergi Mekah, sama ada mengerjakan haji ataupun umrah. Mutawif panggil apa kita? Duyufullah, duyufur rahman, tetamu Allah. Kita terima panggilan tu. Tak ada kata apa pun. Dalil kita terima panggilan tu, kita royak kat orang ke dia. Syukur alhamdulillah Tuhan jemput amba so kelamin. Jemput di mana? Di Mekah. Bapa dia mau kaya Allah Taala jemput. Bila Allah Taala atas WhatsApp? Bila Allah Taala atas surat? Allah Taala telefon bila? Dia mau kata Allah Taala jemput. Bapa secara automatik dia mau kata Allah Taala jemput. Bapa dia mau tak kata tabung haji jemput pasal kita terima surat tabung haji. Jolo dah bun. Bapa kita tak kata Arab Saudi jemput kita. Kalau dia tidak benar ke kita pergi visa? Bapa kita tak kata travel yang jemput kita. Pasal kita pergi dengan travel. Bapa kita guna ayat Allah Taala jemput. Kalau Allah Taala tak jemput, tak serayak lah. Mu pitih banyak melangit setara mana pun. Ilmu mu tinggi melangit setara mana pun. Mu sihat setara mana pun. Kalau Allah Ta'ala tak jemput, mu tak ke siapa. Bila dia Allah Ta'ala jemput, mu tak ada pitih pun. Tak termimpi nak pergi umrah. Khabar-khabar YB duduk sebelah kita. Tak berajak nak pergi umrah ke? Ji? Nak pergi sangat YB tapi pitih gitu. Tak apa, ayat nak pergi ya. Contoh dia contoh kena contoh benda molek tapi kena dia mulut dekat nak ayat padahal dia tak fikir pun dia pun keliru ayat kau retina dia kita kena pergi umrah ni apa ni bulan depan nak kita Allah umrah guano gak ayahmu makan pun kai pagi petang makan petang dok YB bisik kat aku tadi. Tapi dia suruh bawa aku sorang yang tak bawa. Kalau gitu YB bukan YB kita ada ego gaya dia suruh bawa bini juga. Allah hamba tak mimpi langsung kita. Tengok kerja Allah Taala. Kenapa? Berapa ramai yang lagu tu? Berapa lama dah sipai pitih lah tabang haji? Berapa lama dah kita ada tanah situ, tanah sini. Tapi Allah Ta'ala tidak gerakkan hati untuk umrah. Nampak? Itu menunjukkan panggilan Allah Ta'ala. Sihat tubuh badan, Tuhan lah tahu. Dia tak boleh naik bukit keluar. Sihat. Tapi bila Allah Ta'ala tak jemput, hak uzur pergi. Mujur lepas doktor kata boleh pergi Pak Cik. Padahal Chelsea belok. Bojoin pecah. Tapi bila Allah Ta'ala jemput, pun sampai sana, Allahu Rabbi ya Karim. Nak rayak bila Allah Ta'ala jemput. Itu menandakan duyufullah, duyufur Rahman.
Bila dia Allah Ta'ala jemput, mutasah fikirlah kakak tu. Pandailah aku buat. Pandailah aku buat. Kalau aku jemput, mari di rumah aku. Mari di rumah aku, mutasah royak lah. Hujan, panas, ribut, jauh. Berkilo-kilo habis minyak kereta. Jam lagi, makan siapa. Tapi bila aku tak jemput, tak usah royak lah. Duduk sebelah masjid kau, kiri masjid, kanan masjid. Ini menandakan kita adalah tetamu Allah. Bapa mau nak pergi Mekah, pasal nak pergi ibu segala rumah Allah Ta'ala, nama dia Kaabah. Bila mau balik tanah Jawi, ada cawangan-cawangan rumah aku, nama dia masjid, masjid-masjid. Nampak? Sebab itu biar mari dalam hati kita, bahawasanya kita mari ni sebagai tetamu Allah. Pasal ini rumah Allah. Dalam banyak-banyak masjid yang hamba jalan, mungkin hamba tak tertengok kali. Yang hamba terpandang tertengok, so masjid saja Jalan Bayar tu, orang panggil Masjid Ijah. Dekat rumah Tok Peti. Dekat dia letak banner siapa dia ceramah tu, dia tulis di atas tu. Satu ayat yang mengetuk pintu hati. Ayat yang memotivasikan kita. Dia tulis kat dia. Selamat datang tetamu Allah. Nak suruh biar kita mari perasaan merasai dalam hati kita pun melakah. Pintu gerbang tu mu sebagai tetamu Allah. Berasa hebat ke tak? Bila mu mari perasaan mu sebagai tetamu Allah, tetamu raja, segala raja, sudah tentu dalam hatimu berasa kuat. Tapi ada kerana mu tak mari perasaan mu sebagai tetamu Allah, lepas tu mu main berasa, ada dia mana ni? Tahu tak ada arah nak pergi ke mana. Mu tak berasa hebat. Dia mu ada juga. Tahu mula-mula kita najuk kata baru, lepas tu tak jadi kahwin. Tahu bunyi kata ni kahwin mari. Maknanya mu mari di rumah aku ni betul lah pada waktu ada arah. Dia mu ada juga ya. Mu masuk Islam. Engkau ramai. Guru kata kecek molek sikit nak kita. Bapa bila ni kau kape kau nak kita. Pasal tu aja tengok khabar napuk malam ni. Orang si Islam dia mu tu. Tak apa ustaz, hamba biasa guru dengan dia semua. Guru lah guru turun berembah. Nampak nak ayat. Biar mari perasaan hati kita nak ayat. Bila kita tahu raja segala raja jemput kita, Allahu Rabbi ya Karim. Raja dunia jemput kita, raja dunia jemput kita. Raja dunia jemput kita. Esok kita bekwah mengecuti sekolah ni kan musyarah bekwah. Bekwah pula anak bosu. Ngelah kali dah. Surat edar kat 3,000. Kabar-kabar petai tak ada orang istana mai royak. Dia kata Timeh, tuanku suruh pergi istana pagi esok pukul 9 pagi. Di istana Balai Besar depan Masjid Muhammadi. Berani Timeh kata, royak tuanku lusa lah. Amo ada kerja esok. Berani kata. Timeh. Pakai senyap selok situ. Berapa selok? Dalam kepala mikir, siapa dia nak ambil tugas aku esok ni? Anak jatuh sulung aku ke? Pok dara aku ke? Siapa dia agak-agak orang kita agak boleh tolong mengurus supaya kita juga. Junjung selalu perintah raja. Mungkin berani main-main nak ayat kata, tu aku ni pun tak ada hari lain. Berani kata gitu. Dia mana duduk badak kan duduk di Berani kata. Tak ada orang pakai gitu. Pas royak kat reti ni. Orang istana mari tu aku suruh pergi esok pukul 9 pagi esok. Lepas tu habis? Mana cara lain lah. Gati-gati dia cara esok gitu. Bini kata, dok mana? Munggu raja panggil. Tak boleh habis. Tak ada pun bini kata Allah habis. Tueku pun tak mikir. Habis tak royak kau kita bewa esok. Tak berani aku royak nak duduk. Nak duduk sekelami, nak duduk mana? Saya duduk badak kan? Berani. Last kali esok ke pun. Orang mari, 3,000 orang jemputan kita. Orang bertanya, mana tuan rumah tu yang mana? Tak ada, dia pergi istana. Tuanku panggil. Gitu je. Tak ada kata Allah tuan. Berani kata. Semua belaka.
Junjung titah raja. Ini raja dunia. Alhamdulillah. Raja segala raja jepuk kita berasa guana tuan-tuan. Itulah nak royaknya kita meletakkan Malik Yaumiddin, raja segala raja di sisi kita setara mana. Kecek mudahlah ke tuan-tuan. Royak boleh royak belaka. 5 kali sehari tu aku panggil ke istana. Raja segala raja panggil. Kalau urusan dunia, raja dunia mau boleh sepak, ni kan pula raja segala raja. Kecuali kalau muzur terletak, tak nak bangun dan sebagainya. Boleh royak korek istana, nak pergi guana ni dia tak nak bangun. Dia tak apa khabar lah mana kau berapa. Pergi royak ketua aku. Ketua aku terima. Moga uzur sungguh. Lebih-lebih lagi Allah SWT, dia tahu kita uzur syar'i, musyaqqah dan sebagainya. Ni saja tak semari. Nak rayak kita meletak Allah Ta'ala di sisi kita setara mana tuan-tuan? Kecek dah. Buat nak letak bibi mulut. I love you Allah. Aku cinta dan kasih pada Allah. Mana buktimu? Rumah aku tak mari. Mana buktimu cinta kepada aku? Kalau mu cinta kepada aku, sudah tentu mu akan ulang-ulangi mari nak rayak. Lambat lau nak mari semacam rumah kasih. Ibarat gitu. Ini sebagai penanda mu cinta dan kasih pada Amba tengok amba, tuan-tuan tengok tuan-tuan. Sebab itu dia kata lagi, merupakan tempat yang paling mulia di dalam Islam. Tak adalah atas muka bumi tempat yang Tuhan berkati dan rahmati ialah masjid. Tempat Tuhan paling benci sekali ialah pasar, kedai. Kita tungging, hak tempat kita suka sekali kedai dengan pasar. Hak tempat kita panas pedih, masjid. Nampak? Sebab itu Amba ayat di awal-awal tadi yang kata, orang jadi atas kuasa, Tuhan wi pala cukup besar, cukup hebat. Kerana muerik orang mari masjid. Erik orang mari tempat mulia. Muerik orang mari tempat yang diberkati dan dirahmati. Dalam satu ceramah hamba yang di-viral dalam TikTok, hamba kata dia, orang geger belaka di Kelantan. Bapa pasal YB, ustaz-ustaz banyaknya. Rakyat tak cara lah mana, duk alik Mori Isa, duk kuliah di masjid, duk erik orang ke masjid. Jahil hamba kata demo tu. Nak bina manusia, nak molek manusia, nak selamatkan manusia, tak ada tempat lain tuan-tuan, di masjid. Kita orang Islam kena menembusi setara tu nak ayat. Minta maaf hamba berkongsi dah. Pagi kemarin hamba bagi ceramah kepada banduan di penjara Macah. Satu pendekatan yang cukup positif hari ini dengan kerjasama Majlis Agama Islam Kelantan. 3 penjara di Malaysia yang ada tahfiz. Banduan jadi tahfiz, penghafal Al-Quran. 1 banduan di Keluang, 2 di Kajar, yang ketiga di Kelantan. Dalam usaha untuk melahirkan, bukan menghukum, tetapi dalam masa yang sama mendidik. Lama dah nak yakwi kita ikut sistem orang putih. Menghukum, tubik wak pula. Hukum, tubik wak pula. Tak ada unsur mendidik. Supaya biar dia sedar bahawasanya benda ni tak boleh buat. Gapo dia yang boleh hajar kepada dia benda dia tak molek, iaitu iman. Iman. Ala bisikrillah tatma'innal qulub. Tak adalah jalan lain yang nak menenangkan jiwamu, iaitu mengingat kepada aku. Ingat pada Allah. Maka langsunglah diwujudkan tahfiz. Ditapih yang 3 tahun yang akan dibebaskan, layak. Ada ujian dengan kerjasama Majlis Agama Islam Kelantan. Dan Majlis Agama Islam Kelantan pula penaung sebagai mahad tahfiz itu.
dihantar guru-guru tahfiz untuk mendidik mereka selama 30 orang sebagai pilot project. Manusia tak akan dapat sesat kalau tidak sesat dengan agama. Manusia tidak akan sesat kalau tidak sesat dengan iman. Sebab itu kita kena hargai orang seramai biar mari masjid. Kerana Imam Ghazali rahimallahu ta'ala kata, bila orang mari masjid, duduk dalam kuliah-kuliah agama, inilah sebenarnya klinik kerohanian. Kalau mu sakit fizikal, pergi klinik-klinik seperti yang ada. Tapi manusia yang sakit hatinya, dalamannya, kerohaniannya, mungkin heret mari masjid. Kerana tempat yang paling aku rahmati dan muliakan iaitu masjid. Langsunglah ustaz-ustaz kita pun heret orang mari masjid. Kerana dengan cara ini kita boleh menyebabkan manusia itu rasa tawaduk, manusia itu rasa bersyukur, manusia itu melihat akhirat. Kalau tidak, manusia tidak ada agama, tidak ada iman, dia nampak dunia. Dia nampak dunia. Bila dia nampak dunia, itulah yang jadi geger gepah. Tapi bila dia nampak akhirat, dia banyak bersyukur pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Walaupun kita duduk setara ni, kita boleh berjemaah 5 waktu. Kita boleh duduk dalam malih-malih ilmu, boleh dengar orang ngajar. Kita boleh lagi bersikir, baca Quran dan sebagainya. Walau anna ahlal qura amanu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau sekiranya sebutir kampung tu beriman dengan aku, mana tanda mu beriman dengan aku? Mu berulang alik mari rumah aku. Tu tanda mu beriman dengan aku. Nescaya aku akan buka pintu-pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Ni mu nak dapat keberkatan aku, rumah aku tak mari. Rumah aku tak mari. Sedangkan aku ya Razak yang memberi rezeki kamu. Celak mata pagi mu tak mari rumah aku. Mu berhungar tempat mu cari makan. Sedangkan akulah ngibu segala-galanya yang maha memberi rezeki padamu. Langsunglah hari ini Masjid Syabah Rantaniah memprogramkan, iaitu menjumaatkan salat subuh. Nak suruh biar semaya subuh supaya semaya Jumaat. Dan malam ni amu sarankan lagi program, iaitu merayakan pagi Syawal. Subuh pagi Syawal tu jadi pagi raya. Ni semaya raya ramai, semaya subuh tinggal ni orang. Berjuta-juta rakyat Kelantan klik, sahur kita dalam radio, dalam TV, dalam paper dan sebagainya keluar. Rakyat Kelantan di luar ramai pakai klik belakang. Pun semaya subuh ni orang. Gerak tuan-tuan. Subuh 1 Syawal. Kalau boleh buat Nayawi, mensyawalkan subuh pagi hari raya, hebat masjid tu. Bukan 5 bintang, 5,5. Orang akan viral seluruh. Macam mana Masjid Baduk boleh menarik perantauan yang balik Nayawi, penuh rumah, tak cukup bilik, tidur luar. Habis anak klik ni orang 7 orang, capung dengan natu 7, 14, cucu pula 20. Ngapa-apa tua tak mari subuh. Nampak? Bagaimana kita nak fikir? Kerana penilaiannya ialah semaya subuh tu, bukan semaya raya tu. Bukan tak boleh mari semaya raya lama lagi dah subuh tadi kan ustaz royak besar subuh pada raya. Silap demo lagu tu. Silap. Kalau hari ni orang war-warkan dengan mensubuhkan, menjumaatkan subuh, maka kita tambah sekali lagi. Mensyawalkan subuh. Fikirlah lagu mana nak tarik orang biar hok balik nak yakwi. Biar pakat mari masjid. Ni 1 Syawal pak keluar, tutup jalan pasal ramai selajak semaya. Maya raya. Dengan samping keras cokin depan ni, sokok mengaluh ke Tung Husin Ong. Rebuk kakak ni nak takbir kata Allahu Akbar, Allah. Mereka kata bengong puasa dek. Subuh tadi tak hari. Nampak? Amu nak tanya lah muslimin muslimat semua. Masjid An-Nur. Agak-agak kalau sebut Masjid An-Nur Baduk, kita nak sahur atas apa?
Nak suruh tak apa? Kita mesti ada satu benda yang kelainan daripada orang lain. Suhunya Mekah kerana ada Kaabah. Suhunya Madinatul Munawwarah kerana ada makam Rasulullah. Apa? Suhunya Kelantan kerana ada banyak pondok-pondok agama. Suhunya Kedah tu kerana T.O. bin Madu. Habis orang pakai pergi belakang. Agak-agak masjid Badak, suhu tak kena. Kita kena fikir, biar kelainan daripada lain tapi tak lari pada syarak. Hebat timeh. Amba lontarkan malam ni. Nampak duk mikir belakang jadi kuasa tu. Kompon lepas ni mesyuarat selalu. Kita tak cukup bajet, tak apa, YB ada. Mesti ada alat tu saja. Bersedialah YB. Kena buat kelainan. Tapi pasal live ni kan masjid lain dengar ratik. Tak ada rahsia dah lah. Silat juga hamba. Live hamba ni untuk seluruh dunia. Ada masjid lain dengar, dek dia dulu. Tapi tak apalah benda comel. Satu masjid di Kelantan tuan-tuan. Nak menarik orang semaya subuh. Supaya serupa semaya jemaat. Menjumaatkan subuh. Cuba bayarkan tuan-tuan. Cabutan nombor petua YB 3 ekor kambing pagi tu. Nombor petua. Nombor hadiah bonanza. Tu email dia umum ke dia. Semua ahli jemaah mari pagi Jumaat ni bawa tali lah kau. Takut kena nombor. Dah kambing 3 ekor ya. Bawa tu ke ahli jemaah. Kok naik nombor. Pun dengan nombor orang belakang 3-3. Pas tali nak tahu mana? Rupanya tu email suruh bawa tali, suruh tambak kita tiap tu. Jangan lari daripada subuh bermula daripada pagi. Tinggi nak yakwi ilmu mantik balaghah. Anak-anak muda kita jadi tu email dan. Hebat. Syabas rantania. Hak sembelih 7 ekor tu untuk pakai pagi tu tak masalah lah. Diiringi dengan hadiah-hadiah lain. Andainya kalau pagi raya ni, satu bonanza, amba rasa gerok mari. Bangun. Lama kena nombor mungkin. Tak apa, mari tidur belakang. Tak apa. Nak boleh. Masa orang sebut nombor tu bangun. Nak ayat. Kena fikir muslimin muslimat lagu mana daya tarikan supaya orang biar mari berasa berminat mari masjid. Gunalah pendekatan yang tidak lari daripada syarak Allah Ta'ala. Yang tidak lari daripada hukum yang sebenarnya. Selekeh. Kerana ni adalah tempat yang paling mulia. Kita nak erik orang biar mari sini. Hebat tuan-tuan. Nak oyaknya hebat kita mengurus masjid ni. Bola lepas pada ni dah kawan bukan nak orang latih gitu. Pas mesyuarat pula duk tiada ni. Tuan tujuh kah? Tak molek tu molek lah. Ramai tu. Mesyuarat menguruskan rumah Allah Ta'ala mesyuarat gitu. Paduk luru betih. Datik bendahari hok telinga tak apa dengar. Siok minta maaf betul lah. Siok usaha pula hok gauk. Nak ya. Hari ni mesti ada kombinasi. Kombinasi orang lama, orang baru. Orang lama pengalaman. Orang baru tenaga. Lihat Nabi menyusun. Di peringkat awal ada orang seperti Sayyidina Abu Bakar. Orang tua. Penuh kesabaran dan pengalaman. Orang seperti Sayyidina Umar. Gedebeh. Orang seperti Sayyidina Usman. Pitih banyak. Orang seperti Sayyidina Ali. Ada tenaga orang muda. Kombinasi tiga ni. Pak ni. Kalau hak tua belakang, mulut lah. Gerak dah. Nak gantung bena pun. Dan mau naik, dah kawin bini dah. Padahal nak naik bocor tu je. Pun lenggak sikit, pening dah. Tua. Agak mulut ya. Pun kita mau lah tu imeh. Oh, sudah agah lah. Ni bini tolak oleh kereta tolak ni. Bini tu
bini tolak kita. Dah tak urut dah kan? Pung lalu ibu tunggal. Oh, boleh hak muda tu. Oh. Bini kata kepada dia, mung pun aku tolak. Tolak lagi. Apa setemu? Saya kita lah tuan-tuan. Orang supaya Sayyidina Umar kita nak. Tengok. Nabi semaya ajak nah. Ya Allah ya Tuhanku, mau pilihlah antara dua Umar. Sama ada Abu Jahal ataupun Umar Al-Khattab. Nescaya kuat Islam. Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi. Allah Ta'ala pilih Umar Al-Khattab. Bila Umar masuk Islam, kita tengok. Pun topik pandai. Kakak. Siapa dia nak suruh janda bini mung? Saya Mai. Siapa dia nak suruh yatim anak? Mari. Aku Islam dah lah ni aku Islam ni. Mari. Pergi. Nak juga Rasulullah Umar. Ni orang duk caci masjid kita, orang duk hina masjid. Dia mau kecek molek sikit. Kamu kau tak apa. Mujadatul Imi ada tak bila nak kamu. Mujadatul Syuk dalam masjid kita. Kita boleh mari semaya bel ke apa begini. Muncul keduk jaja perangai tu imam ke apa begini. Lepas tu kalau mau mati ke apa ni, siapa dia nak urus? Tu imam ke apa lain? Bapak tu lepas ni ya. Mungkin kecek molek sikit. Nak juga ada. Guru dia, jangan dia tu. Jangan kecek dia tu, tak apa main dia tu. Kalau kita nak kecek pun nanti tunggu dia mati ya. Nak gitu tu. Oh kalau ada dia. Nak ada juga orang lagu tu. Dia main biarlah. Tak apa tukar seminggu sekali lah. Nak biarlah kita buat lain. Habis kayu dah tu imam, tak apa kita pakai bulu. Ramai betul. Pung hari Jumaat bangun Sayyidina Umar. Tak ada kaku tak apa. Dek kaku mung tu jadi tukar ocok tubuh. Ngak. Orang kampung ni kenal dah belakang dia. Memang dia tiga taluk. Dia menolak siapa dia? Menolak siapa dia? Orang kenal belakang dia. Tapi dia baik. Dia semaya. Dia juru. Islam nak gitu. Ini rumah ada tak gerak. Orang supaya Sayyidina Usman nak juga. Ya Rasulullah, nak pergi fi sabilillah, hamba bui, sedekahkan, infakkan, kuda perang sekian-kian. Harta hamba ambil. Gapo dia Rasulullah nak takkan? Ambil untuk fi sabilillah. Nak orang kaya. Ni sebuah majlis malam ni. Kita nak buat ni nak panggil Ustaz Muhtar. Betul dia ambil Ramadan. Ramai lah ni mungkin engkau ke 3 ekor kambing. Tak usah rusing. 5 sama bui sedap ke jenera tidur. Ni rok dengan pencamuh yang makan. Orang lain kelip belakang. Ada ke tak ada orang lain ni? Amo nak tahu waktu ya. Babunnya kata nak besar masjid pulak ke apa gini. Tak boleh jalan. Memerlukan orang pitih. Cuba bayar ke tuan-tuan, kapasiti masjid ni 900 orang. 900 orang. Kutipai hari Jumaat 1000 sekali Jumaat. Berapa sen dia mau? Kalau dia mau menyumbang 10 riyal sekali Jumaat, 900 orang tak 9,000 sebulan. 9,000 sekali Jumaat. Besar ke 10 riyal? Dia mau sedekah impak 10 riyal seminggu, sebulan 40 riyal. Masjid boleh 9,000 24,000 masjid boleh. Kita 40 riyal. Besar 40 riyal. Dia mau beli saat berapa sebuku? Ni, set jong ni. Ni. Tak ada susuk dah hamba tahu. Saat ngejong beria-ria sari-sari bubuh le tabung masjid hari Jumaat 10 riyal geges putih baduk. Bengong ustaz tu. Ada pula paksa orang sebubuh 10. Ikut orang seria pun dah ikhlas. Nyak muda apa tua duk main ikhlas seria tu. Dia ingat malaikat bodoh tak reti bila. Yalah, malaikat kata kakak ni seria dak muda ke nak begitu. Kedekut tak ada orang. Padahal bukan untuk orang lain, untuk kita juga. Selalu hamba ulangi dalam ceramah hamba. Supaya biar kita sedar. Kita bubuh pitih dalam tabung masjid tu. Bukan pitih masjid tu tahu. Tak boleh kata pitih masjid. Pitih kita tu. Masjid tu lu sipai kamu dah. Kamu boleh tabung masjid. Pitih ni, kamu nak guna nanti kamu duduk dalam kubur, kamu pada masyarakat.
Nampak? Masjid tu lebih supaya kita sipai fitih dalam tabung haji. Bukan fitih tabung haji, fitih kita. Dan mau tulis sipai dah, nanti hamba pergi Mekah, hamba nak guna fitih hamba. Maka langsunglah tabung haji puata pegawai dia, pergi duduk di lobi hotel. Kita pun turun hotel. Dia pun tanya, Pak Cik Haji nak ambil berapa ribu? Ambil lah fitih Pak Cik Haji berapa ribu? Pak Cik Haji nak ambil berapa? Ambil lah. Pun sudah haji, sudah umrah, klik. Ayuh dia, bola sipai tabung haji. Haji ambil. Gawat tabung haji kata, berapa nak waktu ambil? Belakang. Ambil lah. Dengan fitih demo. Tahu dia kata fitih tabung haji. Demo tulis sipai ya tabung haji. Tetapi diurus tadbir oleh pengurusan tabung haji yang ada inovasi, ada kreativiti, ada idea, ada knowledge, ada ilmu, ada wawasan. Dia guna PT kita, dia buat hotel. Dia guna PT kita untuk laburkan dalam perniagaan yang diharuskan oleh syarak. Dia beli ladang sawit, ada keuntungan, akhir tahun dia bagi dividen. PT kita dalam masjid diurus tadbir oleh pengurusan yang profesional. Ada idea, ada wawasan. Dia gunakan PT kita tu untuk pengurusan, biar jadi pengurusan yang profesional. Ada keranning. Hebat macam office, macam pejabat. Ada pejabat, ada gotu, ada gon. Bilik kaunseling, bilik nikah. Supaya anak-anak mungkin kita tak ada PT ni, tak payahlah nak sewa sampai 3-4 ribu nak yak wi. Mari sini ya. 150 ya duduk gitu tu. Dia itu. Senyum 150 ya. Mu duduk gitu di rumah 3,000. Nak yak wi. Ada di masjid. Dengan PT tu lah. Infra kemudahan. Nak yak wi. Setiap orang ada majlis lagu ni bukan penceramah yang ada air. Orang dengar pun kita bagi sore-sore air mineral. Jadi keceramah lama pun tak using dah pasal duk minum air gong-gong. Nampak? PT tu juga. Lepas tu nampak relax molek, wi kacau pula. Pamah kacau pun. Tak cara dah kau orang ceramah berapa begini. Nak royak wi. PT tu juga. Infra. Lepas tu pula keceriaan. Nak wi ceria comel nak royak wi. Tidak pun kapal pecah. Kalau masjid kita sehebat lagu ni, tak pada tu sia seorang. Sekurang-kurang kita kena 2 luar, 2 dalam. Nak cari PT mana? Majlis bagi sagu hati untuk berapa orang aja. Tu sia. Sedekah hak kecing hari Jumaat, 5,000 orang kecing. Hak nak pergi basuh tu sia seorang. Tak telo tu email. Tak telo tu sia. Dan hamba sarankan dalam satu ceramah hamba, kita kena mikir nak yakwi dengan PT tu juga. Orang jadi tok siok nak yakwi, orang kerja jadi pegawai agama di masjid ni. Tak ada seorang satu pun memikirkan bila dia habis perkhidmatan kita atas pergi umrah lah dia. Beriti ngah bodoh gitu. Habis hama dah. Habis tepuh dah. Tak ada pun satu orang mikir nak yakwi. Yak daripada muda sampai tongek tu siok tu. Boleh setara ni nak yakwi, tak ada pun orang mikir nak suruh hantar dia pergi umrah. Oh tak boleh pasal PT orang ramai. Tak semestinya PT masjid. Cari siapa yang mampu sponsor. Bukan tiap-tiap minggu, bukan tiap-tiap bulan. Bukan tiap-tiap tahun. Semua hidup sekali tu siap tu. Akhir sekali dia merasa apa dia. Zaman jasa dia. Hak pahala tu bak lain. Tapi manusia mengenang jasa. Supaya kita kerja di pejabat. Bila hari akhir kita bertugas. Orang pun buat malih perpisahan kita. Orang tu yang hadiah dua. Dah ada syarikat yang hebat. Jabatan yang hebat. Pun ngata sekelah minggu umrah. Kita pun kata ke dia. Allah syukur. Alhamdulillah. Tu email daripada muda sampai ketua. Tak ada pun. Habis dah. Berhenti dah tu email tu. Ya dia khidmat 35 tahun. 40 tahun ayat ni. Tak mari sewaktu makmum kata. Selalu anak mungkin kata. Halang ambil. Hari. Padahal sewaktu ya. Melontar kata. Tapi tak ada pun orang PT secara negatif. Majlis kuasa kita hantar demo-demo ni. Supaya pergi umrah. Main PT mana? Cari sponsor. Dia tunjuk kau ni semua penat semua. Hei. Tak kena tapak rumah ni YP ni. Dia duduk alik ni. Tak lagi tu sangat ni. Dalik ni gitu. Tangan ni pun lah kau ni semua. Nampak tu? Baru kita mikir baru nampak hebat. Kalau kita tidak menghebatkan orang dalam masjid, siapa lagi tuan-tuan?
Kalau kita tidak menghebatkan jawatan-jawatan yang ada dalam masjid, siapa lagi? Kalau tidak kita. Inilah yang paling kita bimbang sekali. Orang Islam yang menjatuhkan orang Islam. Runtuh kota Melaka bukan kerana petugas kuat, tuan-tuan. Kerana orang Melaka juga. Yang buka pintu kota. Jatuhnya bangsa kita bukan kerana orang lain. Kerana bangsa kita juga. Jatuhnya Islam bukan Islam jatuh, tapi orang Islam jatuh juga kerana orang Islam juga. Jatuhnya, mundurnya masjid kita bukan kerana orang mungkin lain. Orang mungkin kita juga. Kena beringat, tuan-tuan. Kita gitu royak kapal orang kata, tak jadi apa masjid kapal kawan. Sebab tu kawan tak pergi jemaah sama mana nak gitu. Berapa? Tu tak duk mat leh. Kawan malah cerita tak baik cerita orang, tapi kau tak pergi. Hak tu kata, oh, mujur kau tak pergi, kau tak pergi juga. Siapa dia yang mana? Selalu hamba royak. Kalau ada benda-benda dalam masjid, kita patut tolong khabar lain. Kita khabar lain. Biasalah, moga dia manusia biasa juga. Tu dia, kalau kena kita lagi paruk. Patut kita tolong khabar lain. Ni tak, bila ada isu benda sikit ya, kita bagi tabu selalu. Sebenarnya objektif kita ke dia. Nak menghancurkan rumah aku. Akibat daripada memfitnahkan itu, menyebabkan orang pun jadi tak minat main masjid. Tak minat. Patut mu kena fikir lagu mana nak ayat kita tolong tudung. Tolong khabar lain atau waktu reti gitu ya. Ni kita tolong sebar. Allahu Rabbi ya Karim. Dan hari ni orang Islam dihina dan sebagainya bukan kerana orang lain. Hari ni kita perai sama Islam. Sebab itu ada seorang pengkuliah kata, dia kata Ustaz Muhtar, sebenarnya hari ni kita bertukus lumuh siang malam berkuliah, berceramah, forum dan sebagainya. Hantar gaya hantar, ana gaya ana. Dia adalah penceramah pelah. Suruh Malaysia kenal dia. Dia kata ke dia, hari ni kita nak mengislamkan orang Islam. Bukan lagi nak mengislamkan orang kafir, orang acung Ramasami. Nak mengislamkan orang Islam. Islam dah nak suruh mai masjid. Islam dah nak suruh mai dengan orang ngajar. Islam dah nak suruh mari sembahyang jemaah. Islam dah nak suruh mari sembahyang jemaah subuh. Islam dah nak suruh mari membantu rumah Allah biar nampak hebat. Dia nampak hebat. Biar orang memikirkan pun bila sebut masjid positif. Nak cari mana lagu tu? Kalau keuangan tidak mantap. Mai mana piti tu? Dalam poket tuan-tuan. 10 riyal aja seminggu. 40 riyal sebulan. 9,000 seminggu, 24,000. Itu hamba bubuh untuk sembahyang Jumaat. Sekurang-kurang RM10. Mungkin lebih lagi. Kalau dengan kapasiti keluasan masjid. Ini 1,000 malu korang tuan-tuan. Maknanya kalau 900 ahli mungkin kita mari sembahyang Jumaat. Kalau 1,000 jatuh kapasiti berapa? Nisbah berapa? Mungkin ada hatawi, hak jenera. Kedekuk ada nak orang. Sedangkan duit tu adalah untuk kita. Bila mau mati esok, di sini musipan dengan ringgit Malaysia. Bila mau mati, pala. Dikubur nanti pala. Di padang mahsyar nanti pala. Untuk siapa? Untukmu juga. Mereka buat mari 5,000 pala. Kata-kata dak, hamba 3,000 ya. Ni salah bui dak. Jala dah tu 5,000 tu. 2,000 keuntungan. Pitihmu tu masjid laburkan dalam pengurusan. Pitihmu masjid gunakan untuk pengimarahan. Pitihmu tu masjid guna untuk infra. Kemudahan asas di masjid. Pitihmu tu digunakan untuk keceriaan. Bijak pengurusan masjid itu. Sebab itu selalu hamba kata kepada dia, kalau masjid duduk sipai pitih, silap besar. Silap besar. Jawablah demo di akhirat kelak. Sahur masjid dia ada 200,000. Nyelok jambai tak ada. Bola apu mampu. Cuba bayar ke? Masa kita buat air, tak apalah tangan duk gitu. Masa basuh. Kau bayar masa basuh. Boleh kaki duk gitu.
Musafir singgah tepi ni tepi jalan ni, jalan besar. Kecek sakelamin. Kita berhenti masjid tu lah habis. Kalau habis nak perut, munggah mari kat bawah. Orang tu gula tak mati awak. Berona perut. Tahu mana tak mati awak? Berona perut. Mesti dia terbayar dah. Masjid pak dia nak berok. Bunga pun. Bunga-bunga pun. Kalau apa. Tak ada bom apa. Petang nak cari pala pahit. Petang ke dia tak imeh? Apa? Cukup kaya. Tapi bukan masjid ni lah. Mengamu tak pergi lagi. Mengamu siapa naik atas ni selalu. Kan betul lah. Minta maaf lah. Tak mungkin pasal Pak Bitar. Kamu boleh fikir selalu. Mesti top 10 tanda. Sehingga tak ada orang masuk. Tak teramu. Pasal orang tukar dengan pejabat. Angguk tu email saya. Oh, belagu angin ustaz ni. Boleh panggil follow ustaz ni. Lagu tu lah kita kedai belagu angin. Ia juga dijadikan tempat ibadat bagi seluruh umat Islam dan perkara-perkara yang bersangkutan dengan syariat Islam. Kenapa hemol? Kalau sekadar buat masjid untuk sembahyang 5 waktu, lari fungsi dia. Biar jadi masjid One Stop Center, satu tempat tumpuan orang. Data nak mungkin ada di masjid. Orang mari nak cari waris-waris dia, main masjid. Haji nak pergi rumah siapa dia sini? Rumah Ustaz Mukhtar. Tek pung tu bi. Oh, Ustaz Mukhtar ni. Sini rumah dia. Hebat. Tok email tak ada nak buat. Tok bila tak ada nak buat. Kena ada keraning. Bagi peluang kerja ke anak-anak muda. Bukan duduk stay supaya keraning di pejabat duduk 24 jam. Tak. Bila perlu. Beri sagu hati kepada mereka. Bila nak beri sagu hati, memerlukan PT. Nak main mana PT? PT demo. Lepas tu baru nak suruh nampak masjid kita hebat. Kita kedeku. Masjid kita tidak sebuah masjid kaput tu. Masjid kaput tu, bagus dia kaput begini. Dia ambil PT mana? Carilah tu nak begitu. Anak mungkin dia bagus bui. Kita nak kau makan cekelak pun cucu mitok pun kedeku. Dia nak makan cekelak ni mungkin cuti cucu kelik. Gong-gong ni. Cucu kata tu cekelak sikit. Gok telai tak ada dah, tak ada. Cucu kata Allah tu aku. Kau kena kita gak kekoh bui lah sikit monggo lah. Tidak pun cabut terus bui monggo kita lama dah makan cekelak. Ni cucu minta gok telai tak ada. Cucu tu besar dah lah ni. Dia royak ke sayang dia. Oh, kawan tak boleh ingat itu kawan dulu. Kedekut tak ada orang. Tapi dia rajin pergi masjid. Dia rajin pergi masjid. Tapi kedekut lah. Semaya duduk sah depan sokmo. Tapi kedekut. Berapa? Kawan ingat masa kawan itu. Kawan minta dia duduk makan cekelak. Kawan minta kita duduk cekelak. Nyotel lah. Gok tak ada. Allah. Kedekut. Nukan akhir dalam kubur dah. Tak dengar cucu kata kau dia. Bengong kakak kabah. Kedekut tak ada orang. Tu tabun jalan tu. Tak bubuh. Jagalah nak begitu. Kedekut nak begitu. Penceramah enggak jauh nak begitu dah. Bukan setakat tu saja. Dan ada masjid Nayawi minta maaf. Cuba bayangkan Nayawi, dia lancarkan tabung khairat kematian dalam jangka masa 2 bulan. Masjid mungkin seperti tuan-tuan ni, amal malas sebut masjid tu. Dia boleh kumpul sampai 50,000 lebih dalam jangka masa 2 bulan tabung kebajikan masyarakat, tabung kebajikan kematian khairat kematian. 2 bulan. Collection sekali jemaah 8,000 tuan-tuan. Amo tanya tok imam muda dia kapasiti masjid ni boleh berapa orang? Dia kata 900 orang ustaz. 900 boleh 8,000. Masjid Cekok Panji. Tuan-tuan boleh pergi buat lawatan. Ni amo royak ni secara live ni, bukan kata memang. Amo main mikir macam mana dia boleh createkan sampai 8,000 sekali jemaah. Bila PT dia banyak muslimin muslimat semua. Sebab itu tiap-tiap bulan dia panggil penceramah hak sahu-sahu.
Mula-mula dia panggil Ustaz Ahmad Dasuki. Ramai orang mari pasal nama besar. Dia berbelanja mungkin 4,000 ke 5,000 dengan makan ke anak-anak mungkin dia. Tapi malam tu collection, orang memberi sumbangan. Dan ada salah seorang daripada muslimat, dia beri cicing sebetul. Dan tu email tu rakyat, masjid jual 14,000 YB. Nampak? Tapi muslimat malam ni jangan lagi hamba royak cakap panji, badut yang kuat. Lama ke kita nak buat gatik pun kelip balah dengan tok lelaki. Kakak tu royak ni habis bagi kemah aku. Lepas pada Ustaz Ahmad Dasuki, dia panggil Ustaz Zahar Idrus. Dia jual tapuk. Siapa dia nak nego 15 ya. Malam tu dia boleh malam tu dekat 50,000 lebih. Collection. Seorang muslimat bui cicing 2 betuk. Mah, tu email tunjuk kamu, dia kata, Ustaz kita tak jual lagi ni. Hak Ustaz Zahid tu lagi. Pasal mu ada kuliah bulan ni dulu situ. Dia boleh tunjuk apa? Nak ya. Lepas Ustaz Zahid terus dia panggil Ustaz Muhtar Yaakob. Tahu kenal? Bolehlah 900, tak klik modal. Dia salah pilih. Memang nama-nama besar dia panggil. Setiap kali panggil, Datuk Badli Shah, siapa lagi? Baba sebelah halik sana, Baba yang panjang. Bila nama-nama besar gitu orang kerama. Dan dia boleh beli tiket kapal terbang kepada Ustaz Azhar Idrus, pensyarah kanan UKM. Pergi balik Masjid Tanggung siapa set. Mari buat kuliah Maghrib Isya saja. Bila nama-nama besar gitu orang pun berdoa mari. Main mana kita? Dia modalkan dalam 5,000, mari berpuluh-puluh ribu. Dan dia isytiharkan pada anak mungkin dia. Anak mungkin cakap panji, kalau mati tak suruh sing. Siapa set? Masjid Tanggung belakang. Kau kali kubur, kau mandi mayat, tunggu mati ya. Peri. Tak mati YB. Baiklah mati, peri. Rupanya kena bayar juga mati ni baru nak mati. Boleh tanya dia orang. Imam muda rakyat kata imam tua. Nama imam tua tu nama Makhtar juga. Dia kata tu imam, andanya kalaulah 10 orang anak mungkin kita mati bulan ni, kita dah khabar lagi. Mari mana piti tu? Ada jemaah. Betul kata kombinasi tadi. Kombinasi antara pegawai masjid, jawatankuasa masjid dan ahli qaryah. Orang mungkin mana nak mari bangunkan masjid Badak, Masjid An-Nur Badak, kalau tidak kita. Takkan kita nak jadi tangan bawah sama. Jadi tangan bawah sama, mengharapkan YB, mengharapkan orang-orang kaya ni. Kita bahagia kita ke dia? Menyumbang 10 riyal sekali jemaah sudah memadai dah. Nak ayat ni. Sudah dapat 24,000. Cuba bayangkan. Bila kewangan banyak, 1,001 benda boleh diaturkan dalam masjid ni. Sebab kita kata kalau sekadar untuk dapatkan 1 bintang lagi, benda bukan impossible. InsyaAllah. Tapi mesti ada kombinasi. Benda remeh-temeh, benda rabis, hak kakah-kakah halu, tahu tepi ya. Nawaitu kita dapat redha Allah. Pun pada takdir kalau kita kejar mata mati, kita meninggalkan sedekah jariah. Orang akan sebut-sebut arwah tu dululah, pakak-pakak ni sehingga boleh jadi lagu ni. Orang akan menyebut-nyebut lagu tu saya. Benda-benda yang sikit sebanyak yang kata letak tepi lah. Kita bagi di masjid bukan nak cari populariti. Kita bukan nak mencari nama. Kita bukan nak mencari kedudukan. Kita nak cari redha Allah. Buat kerjaan biar Allah Ta'ala redha kerjaan kita. InsyaAllah Allah Ta'ala akan tolong. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Bila menolong urusan agama aku, iaitu dengan membangunkan rumah aku, menghebatkan rumah aku, menceriakan rumah aku, menghidupkan rumah aku akan tolong urusanmu. Hari ni mu tak tolong urusan aku, lepas tu aku tak tolong urusanmu. Akhir sekali mu akan jadi gede. Mu akan jadi bangsa yang dihina di bumi sendiri kerana mu meninggalkan rumah aku. 80% orang Melayu Islam di Malaysia tidak sembahyang. Bukan angka yang kecil tuan-tuan.
Malam ni kita tengok ramai. Tetapi bermusim. Kita nak biar jadi konsisten istiqamah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kita nak tolak tepi kakak-kakak kecuali kalau uzur syar'i dan sebagainya. Bila mu meninggalkan rumah aku, mu jauh daripada rahmat aku, mu jauh daripada keberkatan hidupmu, mu tunggulah bangsa mu akan kehina. Kita tidak sedar, tuan-tuan. Sebab itu syabas dan tahniah pada anak-anak muda yang membimbing masjid-masjid hari ini, memikir bagaimana nak suruh masyarakat pakat mari semaya Jumaat belaka. Kerana di situlah Allah Ta'ala akan bagi pertolongan. Hari ini nak yakwi muslim-muslimat, semua masjid mula mengorak langkah dengan berbagai-bagai program. Tak ada tangan ustaz-ustaz. Tak ada tangan, tak punya tangan penceramah, tok guru. Nak yakwi. Betul lah kalau dia royak bulan 8 lagi. Ni setara mah hak cak ayah. Hak cak ayah bulan 8 lagi. Kalau hak tidak cak ayah 2 tahun, 3 tahun baru dapat kali. Nak yakwi. Ni hak cak ayah. Ayah pula ayah tersapa. Nak yakwi. Baru boleh. Cuba bayar ke hebat-hebat lagi. Maknanya sekarang ni masyarakat sudah mula mengorak langkah, sudah mula nampak dah. Kita mesti kembali ke masjid, kembali dengan sembahyang Jumaat untuk menyatukan di atas satu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini merupakan satu kejutan dan memberi langkah baru kepada jawatan kuasa masjid dan pegawai masjid, kerana orang sudah mula berduyung ke masjid. Kita kena mengatur strategi yang baik. Tak boleh nak main itik pula petang dah. Supaya orang buka kedai, kalau orang mari 3 orang sehari, boleh kita nak jenera pun. Hari ni nak yakwi kedai kita, orang baris kiru nak yakwi, sini siapa kau patah Melawi. Kita mesti cara buku gitu. Apa buku boleh. Sudah tentu kita kena fikir pakai mesin, pakai orang, pakai gotu, pakai goni. Apa? Pasal kita ada klien yang cukup ramai. Begitu juga ada jemaah. Bila dia orang mula berduyung, remaja sudah mula merasa seronok, rasa kerinduan masjid, jatuh kuasa masjid mesti ada satu energi, satu kuasa yang boleh membantu untuk kabul. Tak boleh nak main bola-bola petak, tuan-tuan. Minta maaf, ya. Ni Ramadan ni, nanti tengoklah. Nanti tengok Ramadan. Anak-anak muda kita akan ramai mari. Tak gerak dah ondeh-ondeh. Orang tak main dah ondeh-ondeh. Tak ada royak lah kuih ke? Tak kuih lama-lama lah nak begitu. Tak ada dah, budak tak tengok. Lah ni orang tengok pizza. Pergi semai tahu situ pizza. Tak laku surat ondeh-ondeh. Nak royaknya nak yakwi, kita kena ke arah tu dah nak yakwi. Ke arah yang benda yang mendatangkan sezaman dengan mereka. Tok Imam semaya pula mesti mih Tok Imam Mekah Madinah. Tak main dah biasa. Tak gerak. Tapi hak ni kelah. Semua Tok Imam kata tengok gitu. Kelah. Nada Tok Imam Madinah tadi. Tehoh Tok Imam Madinah. Nak ayat wi. Tok Bila mesti Tok Bila yang power. Kalau bau lorang medu dah salah dah berhenti. Wi kau orang lain. Allah berhenti. Pak kalau orang suruh berhenti kan dia mau kata teramuk suruh Tok Bila berhenti. Tak ada kualiti langsung wi kan anak muda ni. Hok bel super bel Mekah dan sebagainya. Orang dengar pun tertarik nak mari. Ni dia Lepas tu kan mabuk lalu. Tahu kan tu mabuk. Biar nada tu meninggi gitu. Hok belakang pun sedap. Sallallahu alaihi. Puluh malam lah. Lepas pada 15 Tok Bila pun sallallahu. Tok Bila kata kau tak ada orang. Sungguh tak ada demo tu. Tapi masjid ni dak. Token masjid Pak Bitel lagu tu. Mesti. Suka. Satu masjid di Kelantan kita, idea daripada anak-anak muda kita,
Masjid dia 2 tingkat YB. Ramadan baru ni satu pendekatan baru dia buat. Budak-budak tu, budak-budak tahulah sembahyang tarawih macam mana. Ibu bapa bawa dia lepas di atas tu. Ada mainan di atas. Masjid gaji budak jaga untuk jaga permainan. Nak masuk main tu tulis nama takut hilang anak. Ibu bapa sembahyang tarawih bawah. Kecek saklamin 8 rakaat kita ni pas witir buat sendiri saklamin tu kecek. Pakatlah tu pung nak ambil anak. Anak tak si turun. Tak puas nak main, nak main. Jerit tak si. Ngelah kali turun pula sambung. Mak mu kena 2-3 nampak malam ni. Budak tak si kelip. Ngelah kali 2-3 rakaat juga. Nampak? Peluang kerja ke budak-budak jaga budak tu. Budak-budak pun seronok mari sembahyang. Ibu bapa pun boleh konsisten 23 rakaat. Kalau tidak 4 rakaat cakap nak mari. Tapi pasal anak ada. Cara mikir nak yakwi. Inilah nak yakwi. Kita nak kreativiti. Nak benda yang luar kotak kita mikir. Lagu mana nak suruh menarik? Nak yakwi. Kalau zaman dulu kita ubi kayu. Rebuh, sirah, bakar, lepas tu buat tonyo. Tu dia. Tapi boleh budak-budak muda ni ubi kayu tu juga. Dia bubuh pewarna. Kalau di Kelantan ni dia bubuh warna hijau. Pasal dia tahu klepek warna hijau dia orang makan sini. Boleh faham YB? Bubuh warna lain orang beli peduk. Angguk makan. Kenapa? Dia bubuh perasa. Strawberry, mangga, rasa durian. Ubi kayu ya. Bubuh dalam packaging. Supik molek. Tidak supik putih lagi ada. Packaging comel. Luar tu gambar sweet 17. Duk mamu. Si manis 17. Expired dia tak ambil. Cuba bayar ke kalau ambil timel dengan ambil tak kujik dia. Beli ke tak? 2 minggu tutup kilat timel. Tentu dia ambil yang si manis 17. Pun mama. Ubi kayu ni. Nampak? Dia buat benda tu dalam bentuk baru. Kreativiti dia. Inovasi dia. Gitu juga program di masjid. Kita kena ada kreativiti, inovasi supaya orang berminat mari sezaman dengan anak-anak muda. Tapi jangan lari daripada syarat. Kenapa? Masjid Muhammadi Kota Baru hari ini dalam sejarah. Ambo dibesarkan di Kota Baru. Tempat semaya jemaah Masjid Muhammadi lah. Arwah mak ambo ayah ambo bawa ke. Ambo tak pernah dengar lagi. Subuh ada forum. Satu hari Tok Email dia telefon. Tok Email dia banyak-banyak ni. Dia kata ni Ustaz Muhtar ke? Ya saya. Ustaz, apa pandangnya Ustaz? Molek ke dok kita nak buat forum subuh. Lepas main subuh kita nak buat forum. Selalu kita buat kuliah subuh, ni kita nak buat forum. Oh, satu idea yang baik, itu terbaik amat kata. Itu satu pendekatan yang baik amat kata. Teruskan. Dia kata kalau ustaz kata molek baik, salah seorang penuh ustaz dalam hati kata cerdik sungguh mu ni. Cara makan orang tua lah gitu. Jadi aku ni bodoh demo nak. Dok ustaz, tidak gitu dia tu ustaz. Memang kita niat nak panggil ustaz dah. Siapa dia partner dia? Amo tanya dia. Partner Feno seorang lagi Datuk Mufti. Moderator Ustaz Amir Azizi, pegawai zakat Maib. Kata boleh. Amo pun daripada Polisi Putih pun lagi. Dia awal lah pasal takut menggojeng kau jat tengah lewat siapa. Allahu Rabbi ya Karim. Sopo semaya jemaah tuan-tuan. Lebih pada semaya jemaah. Pasal semaya jemaah orang jatuh saja. Semaya subuh orang tino pun boleh mari. Kalau orang jatuh 2,000, orang tino 2,000, tak jadi 4,000. Pas anak pula bawa sore-sore pula. Dah 2,000 bawa sore anak, tak jadi 6,000. Sore bawa sore ya bini. Tak sabar ramah. Yang kita tulis maya. Bawa sore.
Dah 6,000 sembahyang Jumaat subuh. Orang ada followers Ustaz Muhtar. Ada orang minat dengan Datuk Mufti. Ada orang minat dengan suara Amir Azizi. Kerana suara Amir Azizi ni yang jadi pengacara masa musabaqah peringkat antarabangsa hok kecak Arab. Orang minat ke dia. Ada orang tak minat berlakon tiga-tiga tapi nak kita tengok. Bunyi pelik sangat. Ada juga lagi. Lepas tu ada orang pula tengok tu kan, tengok orang ramai, dia pergi ratek. Capur-capur ramai lah. Nampak? Nak rayaknya dia ada kreativiti, inovasi, menyebabkan Allahu Rabbi ya Karim. Semalam, sejarah Masjid Muhammadi panggil Ustaz Azhar Idrus. Bayangkan ayat ni. Semua ini sebenarnya menjurus ke arah nak suruh biar orang mari dengan orang ngajar, nak suruh orang mari sembahyang jemaah, nak menghidupkan rumah Allah. Kerana musuh-musuh Islam, orang-orang yang tidak suka dengan Islam akan berasa sesuatu apabila orang Islam sudah melangkah berjemaah, terutama sekali subuh. Mereka akan merasa sesuatu. Kenapa? Kerana orang Islam sudah mula merasakan untuk memantapkan keimanan dengan sembahyang subuh jemaah. Orang Islam sudah mula merasa untuk menghilangkan virus munafik melalui solat subuh berjemaah. Ini yang membimbangkan mereka. Sebab itu kalau masjid Badak ni hamba dipahamkan sembahyang subuh, siapa tu email kata dia mau mari minggu depan dah pasal tak muat. Dia royak kamu gitu. Hebat Sungam kata. Sebab itulah dia kata kita nak betul besar lagi nak lagi pasal nak menampung sembahyang Jumaat subuh. Syabas dan tahniah. Dan oleh kerana jam 9 lebih, cukuplah setakat ni dulu. Kok mana puluk nak gitu. Oh, tamu suka baca kitab ni tu. Sebab orang tengah dia buat kajian. Betul kitab ni ayat. Ni cari kat Jafar Rawah tak jumpa kitab ni. Khabar-khabar Majlis Umat Islam mai cari ambul. Kitab Gabriel ustaz ada gitu. Orang sudah buat kajian dengan umur seperti kita ni kan, dia mampu mendengar, boleh menerima dalam jangka masa 1 jam je. Lebih pada tu tak sah. Dia akan tubik kau ni, tubik kau pitu tu tengok tubik mulut. Tapi kalau mau tanya, nak lagi ke ustaz? Sikit lagi lah ustaz. Memanglah mulut. Mulut, kaki tak lagi dah. Berapa kali dah baiki kaki? Dia penanda dia situ. Masa mengaji dulu tu kamu bersedah. Dia kata kalau kita kuliah kau ceramah, kita tengok ke depan kita. Kalau ke depan kita baiki kaki sampai 3 kali, baik mau berhenti lah dia kata. Ya Allah, dia tak lagi dah tu. Mula-mula mesti molek tak dia tu. Pun habis sejen nampak. Nampak lutut naiklah ke atas nak berapa. Ya Allah dah tu tuan-tuan. Padahal ada tu. Amba rasa khabar dah yang jatuh kuasa nak amba sampaikan. Nak begitu. Jadi Jumaat nanti kalau tu email kata boleh 900 kau turun ustaz. Malu kau orang ah. Kuat-kuat tu email kata terima kasih ustaz. Allah. Habis pitih band dia kita. Paling tidak Nayawi mesti menjangkau 10 hias orang. Nisbah 6,000. Label 5,000 ke atas. Bila anda bersedekah sedemikian rupa, bila pitih masjid banyak, anda tunggulah. Apa perkembangan yang seterusnya yang akan diatur oleh Jabatan Kuasa. Hari ini Jabatan Kuasa tengah memikir nak ambil cari bajet mana. Bila bajet ada, pitih kewangan ada, insya-Allah. Lebih pada tu dia akan boleh buat lagi. Diizin Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang akan memberi sumbangan kalau tidak kita? Dan muslimin muslimat yang di luar sana. Sekarang saya bersiaran kuliah di Masjid An-Nur Badak, Bacok. Siapa yang ingin untuk memberi sumbangan, maka layarilah Facebook masjid ini. Mungkin di situ ada nombor akaun masjid. Mereka masih memerlukan banyak lagi dana keuangan untuk bangunkan infra dan pengimarahan serta untuk menyambut Ramadan ini penuh bergaya. Sumbangan daripada tuan-tuan di luar sana untuk masjid ni, saya bagi pihak masjid mengucapkan ribuan terima kasih
Tuhan saja yang dapat membalasnya. Mudah-mudahan infak tuan-tuan itu menjadi sedekah jariah yang boleh membantu kita di kubur dan di padang mahsyar nanti. Awal-awal lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang live saya pada malam ini dan serta memberi sumbangan pada masjid ni. Lailah. Masjid ni ada Facebook ke Timur ke? Boleh layari insya-Allah. Sebab ada di kalangan kita tu selepas pada kuliah ustaz, dia tanya, "Ustaz, masjid tu nombor akaun dia berapa dan sebagainya gapo begini?" Sebab ada satu masjid tu bila saya sebutkan dalam kuliah saya, masjid tu memerlukan akaun. Dia masjid baru YB. Siapa yang nak menyumbangkan akaun, bolehlah layari Facebook masjid dan sebagainya. Dalam keadaan masa gini, dia pun WhatsApp ke media. Dia kata, "Boleh tak nombor akaun masjid ni?" Nak begitu. Dia tanya gapo ni. Kita pun bagi nombor telefon pengurusi masjid dia. Dia pun hubungi, kecaklah dua tu. Ramanya di luar sana rupanya nak infak. Anak-anak kita yang berada di luar Kelantan. Dia pitih banyak, dia mencari-cari untuk infakkan sedekah jariah dia. Hebat tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan pertolongan tuan-tuan itu untuk memakmur dan memaksakan Allah Ta'ala kirakan sesuatu yang baik. Amba rasa itulah sahaja yang mampu amba sampaikan. Terima kasih banyak dan meminta maaf banyak pada masyarakat sini. Kalau sekiranya kuliah hamba ini tidak kena dengan kaedah orang sini. Amba tak boleh hubung perangai. 5 minit skema molek. 10 minit tubik perangai sah. Jadi kalau tak kena dengan kaedah orang sini, amba minta maaf banyaklah. Dah, dia perangai kita tak boleh hubung YB. 5 minit boleh kita atur. 10 minit tubik perangai sah. Mula-mula kita bini dululah. Belum bang maya dah. Bapa cukup Dah lama pakai senyap gitu. Orang Tino gitu juga mula-mula nikah. Oh, koyok bawai halus manis. Asal baru boleh makan. Lemah lembut. Tak ada 3 bulan pakai tak koyok, tak atas meja, pakai tak apa gitu. Kejut tua. Amba pun gitulah juga. 5 minit halus manis. Lepas tu bik perangai asal. Minta maaf lah. Pasal amba tahu ada orang tak kenal amba ceramah. Pasal start daripada amba ceramah siapa kau ni duduk. Kita cari muka orang tak kenal kita. Lepas ni kita pergi tanya dia. Rupanya dia sakit gigi ke tak? Padahal pun dia tak senyum pun gitu. Terima kasih. Minta maaf YB semacam. Minta maaf banyaklah. Akhirnya aku qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.